Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan tajuk matriks. Sebelum itu, soalan ini boleh dimuat turun pada link yang telah disediakan pada bahagian description di bawah. Jadi, mari kita terus dengan melihat soalan kita yang pertama. Soalan 1A, diberi bahawa matrik A sama dengan 3M negatif 2, 4. Cari nilai M jika matrik A tiada songsangan. Soalan ini kita perlu menggunakan rumus perkaitan, iaitu rumus nombor 4 pada senarai rumus yang diberi di dalam soalan. Iaitu rumusnya adalah rumus matrik songsang. Jadi apabila dikatakan matrik A tiada songsang, bermaksud kita lihat pada bahagian penentu. Ini adalah penentu kepada suatu matrik, sama ada matrik itu ada songsang ataupun tidak. Jika AD tolak BC sama dengan sifar, bermaksud matrik itu tidak mempunyai songsang. Kerana satu bahagi dengan sifar, jawapannya adalah infinity, ataupun kalau kita tekan calculator dia akan jadi error. Jadi di sini AD tolak BC sama dengan sifar. 3 ini adalah A, M ini adalah B, negatif 2 ini adalah C, dan 4 ini adalah D. Jadi A darab D iaitu 3 didarabkan dengan 4, tolakkan dengan B iaitu M, darabkan dengan C negatif 2 sama dengan sifar. Akan jadi 12 tambah 2M sama dengan sifar. Maka M kita akan dapat jawapannya adalah negatif 6. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Sejumlah 13 buah telefon bimbit jenama A dan jenama B telah dijual oleh sebuah kedai pada hari Ahad. Setiap telefon bimbit jenama A dan jenama B masing-masing dijual dengan harga RM1,200 dan RM1,500. Dan jumlah kutipannya adalah RM17,100. Dengan menggunakan kaedah matrik, cari bilangan telefon bimbit jenama A dan jenama B dijual. Jenama A tambah jenama B sama dengan 13 unit. Kemudian kita lihat pada harganya pula. Harga A adalah RM1,200. Jadi kita akan tulis RM1,200A tambah dengan harga B RM1,500B. Kemudian keseluruhan hasil jualannya adalah RM17,100. Jadi di sini kita ada dua persamaan. Kemudian kita akan menggunakan kaedah matriks, iaitu kita akan susun baris dan lajurnya. A dan B bernilai 1. Perkalinya adalah 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, perkali A adalah 1,200. Kemudian perkali B adalah 1,500. Kemudian didarabkan dengan telefon A dan B. Dan kita akan dapat jawapan untuk persamaan pertama adalah 13 dan persamaan kedua adalah 17,100. Jadi ini adalah bentuk persamaan yang kita ubah kepada bentuk matriks. Seterusnya kita akan cari nilai A dan B. Jadi A, B sama dengan, kita akan songsangkan matriks kita ini. Matrik ini kita akan songsangkan dengan menggunakan rumus matrik yang kita guna pada bahagian A itu. Jadi 1 per A darab dengan D 1,500 tolak dengan 1 darab C 1,200. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, jadi 1,500 tukar dengan 1. Kemudian B dan C akan bertukar tanda, akan jadi negatif 1. Dan di sini akan jadi negatif 1,200. Kemudian didarabkan dengan 13, 17,100. Kemudian langkah terakhir yang perlu kita buat adalah dengan kita menggunakan calculator. Iaitu kita akan tekankan mode equation unknown 2. Di mana di situ terdapat A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Jadi di sini A1, B1, C1 itu adalah untuk persamaan kita yang pertama. Dan A2, B2 dan C2 adalah untuk persamaan kita yang kedua. Jadi di sini ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C.
Jadi ini A, ini B dan ini C. Jadi kita akan masukkan A1-nya adalah 1, B1 adalah 1 dan C1 13. Kemudian A2 1200, B2 1500. Kemudian C2 17100. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat jawapan A sama dengan 8, kemudian B sama dengan 5. Kita lihat dari segi pemberian markahnya di sini. Untuk soalan pertama, iaitu soalan A, kita mendapatkan nilai M di sini, kita akan dapat 1 markah. Dan jawapan akhirnya, satu matriks songsang terdapat 1 lagi markah, kemudian 2 jawapan terdapat 2 lagi markah. Dan maka keseluruhannya yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya, kita lihat soalan kita yang bernombor 2. Dengan menggunakan kaedah matriks, hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Jadi di sini telah pun diberi persamaan linear serentak, jadi kita perlu menukarkan bentuk persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks, iaitu ada baris dan juga ada lajur. Jadi di sini kita akan tukar 3, negatif 2, negatif 4 dan 5. Tutup kurungan, darabkan dengan pemberi ubahnya iaitu X dan Y sama dengan 7, 9. Kemudian kita akan cari nilai X dan Y-nya sama dengan, kita akan songsangkan ini. Itu 1 per A, 3 darab D, 5, tolak B, negatif 2 darab C, negatif 4. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, 5 di atas, 3 di bawah. Dan B dan C akan bertukar tanda. Jadi negatif 2 akan jadi positif dan negatif 4 juga akan jadi positif. Kemudian terdarabkan dengan 7 dan 9. Jadi seterusnya, bila kita sampai ke peringkat ini, kita nak dapatkan jawapan, kita akan gunakan kalkulator sama seperti soalan kita yang pertama tadi dengan menggunakan mode equation unknown 2. Kemudian kita akan masukkan nilai-nilai yang terlibat. Jadi jawapan yang kita akan dapat di sini, X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Jadi dari segi pemberian markah di sini, kita menukar kepada bentuk matriks, terdapat 1 markah. Kita menggunakan matriks songsang 1 markah dan 2 jawapan masing-masing mendapat 1 markah. Dan maka keseluruhan yang kita akan dapat adalah sebanyak 4 markah. Kita lihat soalan kita yang nombor 3. Pelajar menunjukkan blus lengan pendek dan lengan panjang yang perlu dijahit oleh Puan Dira. Puan Dira telah mendapat tempahan 60 helai blus lengan pendek dan lengan panjang. Blus lengan pendek memerlukan 5 biji butang dan blus lengan panjang memerlukan 7 biji butang. Dia menggunakan 364 biji butang untuk menyiapkan semua blus itu. Dengan menggunakan kaedah metrik, hitung bilangan blus lengan pendek dan lengan panjang yang perlu disiapkan oleh Puan Dira. Untuk menjawab soalan ini, kita perlu keluarkan persamaan linear serentaknya terlebih dahulu. Di sini, jumlah blus lengan pendek dan lengan panjang adalah sebanyak 60 helai. Jadi, kita ambil X tambah Y sama dengan 60. Kita ambil blus lengan pendek tambah blus lengan panjang sama dengan 60. Jadi, kita mewakilkan blus lengan pendek ni X dan lengan panjang ni adalah Y. Kemudian penggunaan butangnya adalah 364 biji butang keseluruhannya, di mana blus lengan pendek memerlukan 5 biji butang. Jadi 5X tambah 7Y sama dengan 364 biji butang. Kemudian seterusnya kita akan menukarkan bentuk persamaan linear ini kepada bentuk matriks yang ada baris dan lajur. Jadi, perkali bagi X dan Y untuk persamaan pertama kita adalah 1, 1. Kemudian, persamaan kedua kita, perkalinya adalah 5 dan 7. Kemudian didarabkan dengan XY sama dengan 60 dan 364. Jadi, untuk dapatkan nilai X dan Y, kita akan menggunakan matriks songsang. Itu 1 per A darab dengan D
tolak B darab dengan C. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 7 di atas, 1 di bawah. Kemudian B dan C bertukar tanda, positif akan jadi negatif, positif akan jadi negatif. Darab dengan 60 dan 364. Dan seterusnya kita akan menggunakan kalkulator dengan menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Jadi di sini jawapan yang kita akan dapat adalah X sama dengan 28 dan Y sama dengan 32. Dari segi pemberian markah, kita mengeluarkan persamaan serentak ini, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita menukarkan persamaan linear serentak kepada bentuk matriks, dapat 1 lagi markah. Kemudian kita gunakan matriks songsang, 1 markah, dan jawapan akhir kita dapat 1 markah dan 1 markah. Dan keseluruhan markah yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Kita ke soalan yang bernombor 4. A diberi M negatif 6, N 5, negatif 2. Darab 2, 4, negatif 5, negatif 6 sama dengan 1001. Cari nilai M dan nilai N. Untuk mencari nilai M dan nilai N, telah pun diberi persamaan pendaraban matriks. Di sini, kita dapati bahawa apabila suatu matrik, ini kita katakan sebagai matrik A, didarabkan dengan matrik B, kita akan dapat 1001. Ini merupakan matrik identiti. Syarat untuk mendapatkan matrik identiti adalah apabila suatu matrik itu didarabkan dengan songsang dia sendiri. Maksud di sini, A didarabkan dengan songsang dapat identiti ataupun songsang darab B dapat identiti. Jadi di sini kita perlu ketahui yang mana satukah merupakan matrik songsang, sama ada A ataupun B di sini. Jadi di sini matrik songsangnya adalah A disebabkan pada matrik A terdapat perkali M. Perkali M ini merupakan penentu kepada matrik songsang, iaitu 1 per AD tolak BC. Jadi di sini kita akan songsangkan matrik B. Kemudian kita akan dapat matrik A di sini. Jadi kita akan gunakan rumus matrik songsang 1 per A. A di sini adalah 2. Darabkan dengan D negatif 6. Tolak dengan C iaitu 4. Darabkan dengan B iaitu 4. Dan didarabkan dengan C iaitu negatif 5. Kemudian kita tukar tempat A dengan D. 6, negatif 6 berada di atas, 2 berada di bawah. B kita tukar tanda, positif jadi negatif 4, negatif akan jadi positif 5. Kemudian di sini kita akan ringkaskan sebutannya, kita akan dapat 1 per 8, negatif 6, negatif 4, 5 dan 2. Jadi di sini kita lihat tempat M dan tempat N. Jadi tempat M di sini adalah penentu. Jadi M kita sama dengan 1 per 8. Kemudian nilai N pula, kita lihat di sini. Nilai N adalah berada pada baris pertama lajur kedua, iaitu N sama dengan negatif 4. Seterusnya kita lihat soalan B. Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah matrik, hitung nilai X dan Y. Jadi kita akan tukar bentuk persamaan linear serentak ini kepada bentuk matrik. Itu di sini kita lihat perkali X dan Y. Terus untuk persamaan pertama iaitu 2, 4. Persamaan kedua negatif 5 dan negatif 6. Darabkan dengan X, Y. Sama dengan jawapannya adalah negatif 6 dan 3. Kemudian, nak dapatkan nilai X dan Y, kita akan songsangkan. Iaitu 1 per A, 2, darab dengan D, negatif 6, tolak B, 4, darabkan C, negatif 5. Kemudian, A dengan D bertukar tempat, 6 di atas, 2 di bawah.
Kemudian B dan C bertukar tanda, 4 jadi negatif 4, negatif 5 akan jadi 5. Dan terdarab dengan 6, negatif 6 dan 3. Kemudian seterusnya kita akan menggunakan kalkulator dengan menggunakan mode equation unknown 2. Kita gantikan nilai A1, B1, C1 dan juga A2, B2, C2. Dan jawapan yang kita akan dapat di sini, nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan negatif 3. Seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah di sini. Untuk soalan A, kita dapatkan jawapan untuk M dan N masing-masing kita akan dapat 1 markah dan 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita menukar kepada bentuk metrik, terdapat 1 markah. Kita menggunakan rumus songsang di sini, terdapat 1 lagi markah. Dan dua jawapan akhir terdapat 1 markah dan 1 markah. Keseluruhan markah yang kita peroleh di sini adalah sebanyak 6 markah. Kita lihat pula soalan bernombor 5. Syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L iaitu 1 kg dan 5 kotak bersaiz M iaitu 500 gram ke Brunei menggunakan pos antarabangsa dengan bayaran RM330. Syarikat B pula menghantar 7 kotak bersaiz L dengan berat yang sama dan 10 kotak bersaiz M dengan berat yang sama dengan bayaran RM615. Dengan menganggap RMX ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz L dan RMY ialah kos untuk menghantar kotak bersaiz M, cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks. Jadi di sini kita akan dapatkan 4 kotak bersaiz L iaitu 4L dan 5 kotak bersaiz M. Jadi kita akan tambah 5M dan kosnya adalah RM330 untuk syarikat A. Dan kita lihat pada syarikat B, ia ada 7 kotak L, kemudian ada 10 kotak M. Dan bayaran yang dikenakan adalah RM615. Jadi di sini kita akan menggunakan kaedah matriks. Jadi kita akan susun dalam baris dan lajur perkali L 4 dan M 5. Kemudian untuk persamaan yang kedua, perkali L adalah 7, perkali M adalah 10. Darabkan dengan LM sama dengan 330 dan 615. Kemudian kita akan menggunakan songsangan. Kita akan songsangkan 1 per A. A di sini 4, darab dengan D 10, 4 darab 10, tolak dengan C 5, darabkan dengan B 5 dan darabkan dengan C 7. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, 10 di atas, 4 di bawah. Kemudian B dan C akan bertukar tanda. 5 jadi negatif 5, 7 jadi negatif 7. Kemudian didarabkan dengan 330 dan 615. Kemudian seperti biasa kita akan menggunakan kalkulator dalam mode equation unknown 2. Kita masukkan nilai A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Kita akan dapat L-nya di sini adalah 45 dan M-nya adalah 30. Jadi di sini dalam soalan menyatakan cari nilai X dan nilai Y menggunakan kaedah metrik. Jadi X itu adalah 45. Dan Y-nya di sini adalah 30. Dari segi pemberian markah di sini, kita mengeluarkan persamaan linear, terdapat 1 markah. Kemudian, kita tukar kepada bentuk metrik, 1 markah. Kita menggunakan rumus songsang, 1 markah. Dan jawapan akhir masing-masing, 1 markah, 1 markah. Dan keseluruhan markah kita adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 6. Diberi bahawa metrik R sama dengan negatif Z, 5, Z tolak 1, 1. Cari nilai Z jika metrik R tidak mempunyai songsangan. Jadi apabila suatu metrik itu tidak mempunyai songsangan, kita lihat pada penentunya, iaitu 1 per AD tolak BC. Jadi 1 apabila dibahagikan dengan sifar, maka akan dapat error ataupun infinity. Maka
matrik itu tidak mempunyai matrik songsang. Jadi kita akan guna AD tolak BC sama dengan sifar. Jadi di sini, negatif Z ni adalah A, 5 adalah B, Z tolak 1 C, dan 1 ni adalah D. Jadi kita akan ambil A, negatif Z, darab dengan 1, tolak B, 5, darab dengan C, iaitu Z tolak 1, sama dengan sifar. Jadi di sini, kita ringkaskan dulu, dapat negatif Z, tolak 5, Z tambah 5 sama dengan sifar. Kemudian Z di sini, kita akan dapat 5/6. Seterusnya kita lihat soalan 6B. Dengan menggunakan kaedah metrik, cari nilai P dan nilai Q yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Jadi kita akan tukarkan persamaan linear serentak ini ke dalam bentuk metrik, iaitu ada baris dan lajur. Jadi perkali P untuk persamaan pertama adalah negatif 3/2. Perkali Q adalah 1. Perkali P untuk persamaan kedua 1. Perkali Q untuk persamaan kedua adalah negatif 2. Darabkan dengan PQ sama dengan 6 dan negatif 8. Untuk dapatkan P dan Q, kita akan menggunakan metrik songsang. Iaitu 1 per A, iaitu negatif 3/2 didarabkan dengan D, negatif 2, tolak dengan B, 1, darabkan dengan C, 1 juga. Kemudian, A dengan D akan bertukar tempat, negatif 2 berada di atas, negatif 3/2 berada di bawah. Kemudian, B dan C akan bertukar tanda. Itu 1 akan jadi negatif 1, 1 akan jadi negatif 1 juga. Dan darab dengan 6 negatif 8. Dan seperti biasa, kita akan menggunakan kalkulator, menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan A1, B1, C1 dan A2, B2 dan C2. Maka jawapan yang kita akan dapat di sini, P adalah negatif 2 dan Q kita akan dapat 3. Dari segi pemberian markah di sini, untuk soalan A, kita samakan AD tolak BC sama dengan sifar, kita dapat 1 markah, dan jawapan Z kita dapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, kita menukarkan persamaan kepada bentuk matrik 1 markah. Kita menggunakan songsang, terdapat 1 lagi markah. Kemudian jawapan masing-masing 1 markah, 1 markah. Markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 7. Sebuah sekolah telah menyerahkan bantuan khas awal persekolahan sebanyak RM61,200 kepada sebilangan muridnya. Setiap murid menerima sebanyak RM100. Jumlah murid yang menerima bantuan keuangan adalah seramai 612 orang. Perbezaan bilangan murid lelaki, iaitu perbezaan bilangan murid lelaki dan murid perempuan yang menerima bantuan tersebut adalah seramai 20 orang. Menggunakan kaedah metrik, cari bilangan murid lelaki dan bilangan murid perempuan yang menerima bantuan keuangan itu. Jadi, daripada situasi ini, kita dapati bahawa bilangan murid lelaki adalah melebihi bilangan murid perempuan seramai 20 orang. Jadi, lelaki, dan wakilkan lelaki sebagai X, apabila ditolakkan dengan bilangan murid perempuan Y, kita akan dapat 20. Bilangan pelajar lelaki atau murid lelaki dan bilangan murid perempuan adalah seramai 612. Jadi, lelaki tambah perempuan terdapat 612 orang. Dan seterusnya, kita akan menggunakan kaedah metrik. Kita susun dalam baris dan lajur. Kita lihat pada persamaan pertama, perkali X dan Y adalah 1, perkali Y adalah negatif 1. Persamaan kedua pula, perkali X adalah 1, perkali Y juga 1. Kemudian terdarab dengan X dan Y. Dan kita akan dapat 20 dan 612. Kemudian, X, Y sama dengan, kita akan gunakan rumus songsang. 1 per A, 1 didarabkan dengan D juga 1, tolak B, negatif 1 darab dengan C, itu 1. Dan
A dengan D bertukar tempat, jadi 1 bertukar tempat dengan 1, jadi 1, 1 juga. Kemudian B dan C akan bertukar tanda. Negatif 1 akan jadi 1, 1 akan jadi negatif 1. Darab dengan 20 dan 612. Seterusnya kita akan tekan kalkulator menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan A1, B1, C1, A2, B2 dan C2. Dan jawapan yang kita akan dapat di sini adalah X sama dengan 316 dan Y sama dengan 296 orang. Dari segi pemberian markah di sini, kita keluarkan persamaan linear serentak, kita akan dapat 1 markah. Kita tukar kepada bentuk matrik 1 markah. Kita menggunakan rumus songsang 1 markah. Dan jawapan akhir masing-masing 1 markah, 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 5 markah. Seterusnya kita akan lihat soalan kita yang bernombor 8. Sebuah gerai menjual 2 jenis kuih muih, popiah dan kari pak. Pada suatu hari, jumlah kuih muih yang telah dijual ditunjukkan dalam jadual. A. Tulis 2 persamaan linear dalam sebutan X dan Y untuk mewakili maklumat di atas. Jadi di sini dilihat ada paket biasa dan paket besar di situ. Kemudian ada popiah dan kita ada kari pak. Kemudian kita ada jumlah jualan masing-masing untuk popiah dan kari pak. Paket biasa tambah dengan paket besar, kita akan dapat jumlah keseluruhan untuk popiah di sini. Iaitu 30X tambah 20Y. Kita akan dapat RM140. Kemudian kita lihat pada kari pak, 50X tambah 40Y. Kita dapat jumlah keseluruhannya adalah RM260. Seterusnya, dengan menggunakan kaedah metrik, hitung harga bagi satu bekas biasa dan satu bekas besar yang telah dijual. Jadi kita akan rujuk kepada jawapan A kita. Perkali X untuk persamaan pertama adalah 30. Perkali Y persamaan pertama 20. Persamaan kedua perkali X 50. Perkali Y 40. Darab X, Y dapat 140 dan 260. Kemudian kita akan menggunakan matrik songsang. X, Y sama dengan tersongsangkan A darab D, 30 darab dengan 40, tolak 20, iaitu B darab dengan C, 50. Dan A dengan C akan bertukar tempat, 40 di atas, 30 di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda. 20 akan jadi negatif 20 dan 50 akan jadi negatif 50. Dan darab dengan 140 dan 260. Seterusnya kita akan tekan kalkulator dengan menggunakan mode equation unknown 2. Sini kita akan masukkan nilai A1-nya. A1 di sini 30, B1 20 dan C1 140. A2 50, B2 40 dan C2 260. Kemudian kita akan dapat jawapan nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 4. Dari segi pemberian markah di sini, untuk soalan A, kita akan dapat 2 markah. Iaitu persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk soalan B, kita tukarkan kepada bentuk matriks, kita dapat 1 markah. Kita menggunakan rumus songsang 1 markah. Dan jawapan akhir masing-masing 1 markah dan 1 markah. Markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Kita lihat pula soalan bernombor 9. Encik Syamil bercadang memasang jubin pada lantai 2 bawah wakaf di halaman rumahnya. Beliau akan menggunakan jubin berbentuk segi empat sama berwarna hitam dan putih. Ia akan disusun mengikut corak seperti dirajah. Setelah menghubungi kedai jubin, kos pembelian jubin untuk wakaf 1 ialah RM72 dan wakaf 2 adalah RM140. Dengan menggunakan kaedah metrik, kira harga sekeping jubin putih dan sekeping jubin hitam.
Jadi di sini kita perlu kira berapakah bilangan jubin putih dan hitam yang digunakan untuk wakaf 1 dan wakaf kedua. Jadi di sini terlihat wakaf 1 terlebih dahulu. Terlihat yang berwarna putih di sini. Terlihat ini putih, ini separuh-separuh, terdapat 1, jadi 2, 3 dan 4. Jadi di sini kita ada 4 putih, iaitu 4X. Kemudian kita akan kira pula bilangan hitam di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini separuh-separuh jadi 9, 10, 11 dan 12. Jadi kita ada 12 jubin hitam tambah 12 Y dan kosnya adalah RM72. Untuk lantai wakaf 2 pula terlihat yang berwarna putih. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu 10X tambah jubin hitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey. Jadi kita ada 20 hitam, itu 20Y dan kosnya adalah RM140. Kemudian kita akan selesaikan menggunakan kaedah metrik. Akan susun dalam bentuk baris dan lajur. Untuk persamaan pertama, perkali X-nya adalah 4, perkali Y-nya adalah 12. Persamaan kedua, perkali X-nya 10, perkali Y-nya adalah 20. Darabkan dengan X dan Y sama dengan 72 dan 140. Kemudian kita dapatkan nilai X dan Y. Kita akan menggunakan rumus songsang. Kita akan songsangkan metrik tersebut. 1 per A 4 darab dengan D 20. Tolak dengan B 12 darab dengan C 10. Kemudian A dengan D akan bertukar tempat, 20 akan berada di atas, 4 berada di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda, 12 akan jadi negatif 12, 10 akan jadi negatif 10. Darabkan dengan 72 dan 140. Jadi seterusnya kita akan tekan calculator menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan A1-nya di sini adalah 4, B1 12, C1 72. Kemudian A2 10, B2 20 dan C2 140. Dan kita akan dapat jawapannya X sama dengan 6, Y sama dengan 4. Dari segi pemberian markah di sini, kita keluarkan dua persamaan linear. Masing-masing kita akan dapat satu markah. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks, kita dapat satu lagi markah. Kita menggunakan rumus songsang, satu markah. Dan jawapan akhir masing-masing terdapat satu markah. Markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang bernombor 10, iaitu soalan terakhir di dalam perbincangan kita pada kali ini. Aminah mempunyai 31 keping stem 60 sen dan 80 sen. Jumlah nilai stem ialah RM22, 40 sen menggunakan kaedah metrik. Cari bilangan stem 60 sen dan 80 sen yang dimiliki oleh Aminah. Jadi di sini terdapat dua jenis stem, iaitu 60 sen dan 80 sen yang kita akan gantikannya, wakilkannya dalam menggunakan huruf X dan Y. Jumlahnya adalah 31 keping, iaitu X tambah Y sama dengan 31. Kemudian di sini melibatkan harga. Harga untuk X adalah 60 sen, jadi perkalinya adalah 60 sen. Jadi kita akan tulis dalam notasi ringgit. 60 sen bersamaan dengan 0.6 ringgit. X tambah 0.8 ringgit ataupun 80 sen Y sama dengan RM22.40. Seterusnya kita akan menggunakan kaedah metrik. Kita akan susun dalam bentuk metrik, ada baris dan lajur. Untuk persamaan pertama, perkali X-nya adalah 1. Perkali Y-nya juga adalah 1. Untuk persamaan kedua, perkali X-nya adalah 0.6 dan perkali Y adalah 0.8.
dan terdarabkan dengan XY, terdapat 31, 22.4. Dan XY sama dengan, kita akan menggunakan rumus songsang. Kita akan songsangkan matrik tersebut. 1 per A1 darab dengan D 0.8, tolakkan dengan B1 dan C 0.6. Dan A dengan D akan bertukar tempat. 0.8 berada di atas, 1 berada di bawah. Kemudian B dengan C akan bertukar tanda. 1 akan jadi negatif 1, 0.6 akan jadi negatif 0.6. Dan kita akan darabkan dengan 31 dan 22.4. Seterusnya kita akan tekan calculator menggunakan mode equation unknown 2. Kita akan masukkan A1-nya adalah 1, B1-nya adalah 1 dan C1 31. A2 0.6, B2 0.8 dan C2 22.4. Dan kita akan dapat jawapannya adalah X sama dengan 12 dan Y sama dengan 19. Dari segi pemberian markah di sini, kita mengeluarkan dua persamaan linear. Yang pertama dan persamaan kedua, kita akan dapat satu markah. Kemudian kita tukar kepada bentuk matriks, satu lagi markah, menggunakan rumus songsang, satu markah, kemudian jawapan akhir masing-masing, satu markah dan satu markah. Dan jumlah keseluruhan markah yang kita akan perolehi di sini adalah sebanyak 6 markah. Jadi, itu sajalah untuk video kita pada kali ini dalam tajuk matriks. Kita akan jumpa lagi dalam tajuk-tajuk yang lain pula. Teruskan menonton channel Ambil Tahu. Sekian, terima kasih.